Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah Anis binti Zahrin dan kawan saya Nur Syajah Habitat Berjalil. Welcome back to our channel. Okey, hari ini kami akan menceritakan tentang dakwah Islamiah. At-ta'rifu dakwah. Lughatan at-talibu da'a bi syai', at-talibu bil hasu 'ala syai'. At-talibu da'a bi syai', at-talibu hasu bi syai' bil makna satu tuntutan iaitu mengajak kepada sesuatu. Dan makna dakwah di dalam istilah tabligh al-Islam linnas wa ta'limahu iyyahum wa tabiqatu fi waqi' al-hayat, yang bermaksud menyampaikan Islam kepada manusia dan mengajarkan kepada mereka untuk mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Makna daripada Ustaz Syekh Muhammad Rawi, Al-Jawabit Al-Kamilatu Lil-Suluk Al-Insani wa Takrir Al-Huquq Wal-Wajibat, yang bermaksud kawalan terhadap sesuatu perbuatan manusia, percakapan ataupun perakuan seseorang manusia dan kewajipan ke atas manusia. Yang kedua, Syekh Muhammad Al-Hadir Hussain, Ad-Da'watu ila al-Islah hasu an-nas ala al-ghair wal-huda wal-amru bil-ma'ruf wan-nahi 'anil munkar liyafuzu bi-sa'adah al-'ajal wal-ajal, yang bermaksud menyeru ataupun mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Dr. Ahmad Ghuluz, Al-ilmu alladhi bihi ta'rif kafat al-muhawalat al-faniyatu al-muta'addadatu ar-rahamiyatu ila tabligh an-nas al-islam mimma hawa aqidatu wa syari'ah wa akhlafa, yang bermaksud ilmu yang diketahui tentang seni yang berbeza, iaitu seni yang menyampaikan dakwah itu sendiri dan mengandungi syariah Islamiah. Yang keempat, menurut Ustaz Muhammad Al-Ghazali, barnamij kamil yadammu fi atwa' jami' al-ma'ruf allati yutaju ilayha an-nas la yashuwa al-ghayatu min al-muhayyahum, yang bermaksud dakwah sebagai satu program barnamij yang lengkap, yang kesemua peringatannya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka. An-nas waq'aqulahum ila aqidatu tafidahum aw maslahatu tanfa'ahum, yang bermaksud bahawa dakwah ialah memalingkan pandangan dan pemikiran manusia kepada pandangan dan pemikiran yang berdasarkan akidah, kerana akidah merupakan satu suruhan bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang hampir-hampir mereka terjerumus ke dalamnya. Rukun dakwah. Rukun dakwah terbagi kepada 5. Da'i bermaksud pendakwah. Yang kedua, al-mad'u. Al-mad'u bermaksud sasaran dakwah. Yang ketiga adalah maudhu' dakwah. Yang ketiga adalah maudhu' dakwah, iaitu topik yang hendak disampaikan oleh pendakwah. Yang keempat adalah uslub dakwah. Uslub dakwah adalah cara ataupun gaya bahasa untuk menyampaikan dakwah. Uslub yang dilakukan oleh da'i. Yang kelima adalah wasail dakwah. Wasail dakwah adalah cara penyampaian dakwah yang disampaikan oleh da'i. Sebagai contoh, menyampaikannya di dalam YouTube. Seterusnya, hukum al-dakwah. Hukum al-dakwah terbagi kepada 2, iaitu al-ujur al-kafai, al-ujur al-aini. Sampai sekarang, kebanyakan orang Islam masih lagi tertanya-tanya tentang hukum dakwah. Adakah ia fardu kifayah atau fardu ain? Kalau dikaji di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hukum dakwah. Dengan demikian, ulama berbeza pendapat. Golongan pertama menyatakan bahawa ia adalah fardu kifayah, manakala golongan kedua pula menyatakan bahawa ia adalah fardu ain. Yang pertama, al-ujubul aini, yang bermaksud fardu ain. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud
Kamu, iaitu wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah. Ada juga di dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahkannya dengan menghapuskannya dengan tangannya. Jika dia tidak berkuasa berbuat demikian, maka hendaklah dia mengubahkannya dengan lidahnya, iaitu mulutnya. Jika dengan ini juga dia tidak berkuasa, maka hendaklah dengan hatinya, tetapi itu merupakan selemah-lemah iman. Dalam mentafsirkan hadis tersebut, Al-Qurtubi menjelaskan bahawa menyuruh makruf dengan menggunakan tangan, iaitu kekuasaan, mesti dilakukan oleh pemerintah, dan lidah oleh ulama, sedangkan dengan hati saja oleh orang awam yang bersikap lemah. Tafsiran tersebut menunjukkan bahawa menegah kemungkaran itu mesti dilakukan oleh setiap orang mengikut kemampuan masing-masing, walaupun dengan hatinya sahaja. Ia juga menunjukkan bahawa sesiapa yang tidak berbuat demikian akan terlepas dari ikatan iman. Yang kedua adalah al-wujubul kafai. Dalam firman Allah surah At-Taubah yang bermaksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya, iaitu pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaum mereka, iaitu yang keluar berjuang, apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga. Ayat ini menerangkan, sewaktu mentafsirkan ayat tersebut, Al-Qurtubi menjelaskan bahawa jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kerana ada orang yang dimestikan keluar berjihad dan ada orang yang dimestikan keluar mendalami ilmu. Seterusnya, ahamiyatul ilmu dakwah. Kepentingan ilmu dakwah. Yang pertama, raf'an karamah al-Islam ala adyan al-akhir. Yang bermaksud mengangkat martabat Islam ke atas agama yang lain. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33 yang bermaksud, Dialah yang telah mengutus Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang besar, iaitu agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini, kita fahami bahawa Allah memutuskan Rasul kepada seluruh manusia dan seluruh umat Islam sebagai satu petunjuk untuk tujuan mengangkat agama Islam, untuk dijadikan agama yang sempurna dan agama yang lebih utama daripada agama-agama yang lain. Sani, ayakuna an-nas anajihani fil dunya wal akhirah. Diwajibkan ke atas manusia untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah dari surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari apa yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud antara kita perlu ada seorang atau segolongan yang menjadi pendakwah untuk kita mencegah kemungkaran dan melakukan kebaikan. Dan orang seperti ini mendapat kebahagiaan dari dunia dan juga di akhirat.